Selamat sejahtera. Terima kasih lagi bersama dengan Cikgu Aisyah Channel dan kita masih lagi berada dalam tajuk indeks bab 1 tingkatan 3 dan harap belajar dan tengok bahagian pertama, kedua dan ketiga kerana tajuk ini, apa yang saya terang dalam video ni berkait-kait. Takut tak faham kan? Jadi setiap kali saya buka video tu, saya rakam video, saya ada masukkan law atau hukum-hukum yang terlibat dalam tajuk indeks ni. Terus saya sambung pada soalan yang ke-17. Boy, dah banyak soalan dia. Yalah, ini termasuk dengan hukum-hukum yang telah saya perjelaskan pada video yang lepas. Kita nak permudahkan soalan ni. Bagaimana kita nak permudahkan? Jadi kita ada 3P kuasa 4Q darab dengan PQ kuasa 3 bahagi P kuasa 7 Q kuasa 4. Jadi kalau keluar soalan macam ni, perhatikan betul-betul soalannya terlebih dahulu. Jadi kita dah boleh pecah-pecahkan saja. Bahagian atas terlebih dahulu. Saya cadangkan kita pecahkan bahagian atas. Jom kita tengok. Mula-mula kita buat 3P. Alright. P dengan P ni kita boleh selesaikan dahulu. 4 tambah 1. P dengan P Yang Q pula kita pun ada. Q dengan Q 1 tambah 3. Kalau dah tera boleh terus buat sekaligus. Kalau tak tera saya tak cadangkanlah buat satu-satu. Takut keliru. Maksud satu-satu tu buat bagi atas tu. Settle atas baru handle dengan yang bawah. Tapi kalau dah cekap boleh terus handle sekaligus lah. Jadi saya ajar ni step by step. Kita settle dulu belah atas. Kenapa? Nampak nombor indeks pada P ni. Ini indeksnya 1 ya. Jadi kita boleh terus tambah sebab dia operasi darab. Q ini pun 1 tambah dengan 3. Jadi kita dapat bawah ni saya salin balik. Jadi saya selesaikan P kuasa 5. Saya dapat Q kuasa 4 per P kuasa 7 Q kuasa 4. Daripada situ saya dapat 3. P tu barulah saya buat operasi tolak. 5 tolak 7. Q tu pula saya dapat 4 tolak 4. Tu dia Jadi kalau tolak ni akan jadi kosong kat sini kan. Jadi kita akan dapat 3P negatif 2. Ada simbol negatif dan kita dapat Q kosong. Jadi kalau Q kuasa kosong, apa saja yang kuasa kosong sebenarnya nilainya adalah 1. Maka saya tulis kat sinilah 3P kuasa negatif 2. Kat sini sebenarnya 1. Jadi 1 darab 3 dapatnya 3 lah. Kita boleh abaikan sajalah. 1 darab P kuasa 2 pun 1 kan. Jadi kita boleh abaikan saja. Kita akan dapat macam ni. Jadi kita tak boleh nak habiskan 3P kuasa 2 ni macam ni sahaja. Sebaiknya kita telah belajar pada video yang lepas macam mana nak tukarkan indeks itu kepada indeks positif. Maka kita buat 3 per P kuasa 2. 3 per P kuasa 2. Kecil sangat lah guys. Rupanya kan. Saya besarkan sikit. 3 per P kuasa 2. Besar sikit. Ni cikgu awak sangat tu. Alright. Dia nampak lebih jelas. Jadi step by step lah kita buat. Kita tak nak jawapan kita ni dalam bentuk indeks negatif. Kita nak jawapan kita dalam indeks yang positif bila kita buat end product kita. Jadi kita kena letaklah P kita di bawah. Kenapa? Itu adalah hukum indeks yang saya telah ajar pada video yang lepas. Kalau tak faham boleh tengok video bahagian yang ketiga. Dan sebaiknya better tengok daripada video yang pertama lah supaya nampak flow soalan tersebut. Baiklah, kita ada lagi ada semut pula. Kita ada lagi hukum indeks yang pelajar kena faham. Ini adalah hukum indeks yang seterusnya yang mana kita boleh tukarkan A1 per N kepada punca kuasa N. A punca kuasa N. Contohnya kamu ada, saya bagi contoh kat sini. Contohnya kamu ada 125 punca kuasa 3. Kalau kita nak tukar kepada ni boleh juga. Dia akan jadi 125 1 per 3. Dia akan jadi macam tu.
Keadaan ini boleh tukar begini. Perkataan begini boleh tukar begini. Dia terbalik. Ataupun contoh lain, saya boleh bagi 9 1/2. Saya boleh tukar dalam bentuk ini. 9 punca kuasa 2. Begitu. Benda yang maksudnya nombor itu boleh diubah-ubah sebab kita ada hukum indeksnya, ya. Jadi ini pun samalah A M per N sama juga dengan kita boleh keluarkan M ni duduk dekat luar, jadi dalam kurungan 1/N dia akan jadi macam ni. Dia boleh jadi macam ni keadaan dia. So maksudnya saya bagi satu nilai supaya kamu faham. So ambil apa-apalah kita buat B B 2/3. Jadi saya boleh tukar B, saya boleh tukarkan 2 saya letak kat 2. 1/3 ni saya boleh letak dekat dalam. Jadi saya boleh buat B 1/3 darab dengan 2. Benda yang sama kalau kamu darab 2 darab 1/3 kamu akan dapat macam ni balik. Ni contohnya lah. Dan kita juga ada yang macam ni, contoh soalan yang macam ni. Maksudnya A M per N, ni nombor indeks dia. Sama juga dengan punca kuasa N. Punca kuasa A M, punca kuasa N. Sama juga dengan keadaan begini. Jadi contohnya saya beri, kita ada 20 sebagai contoh satu. 27 2/3. Sebagai macam tu. Jadi kita boleh ubah, dia akan jadi 27 punca kuasa 3. Ni 3 ni jadi punca kuasa, 2 ni jadi kuasa. Dia akan jadi macam tu. Dia boleh jadi macam tu. Nampak? Sama macam ni. Ataupun kamu boleh buat dalam bentuk kurungan. Lebih faham, lebih jelas. Dia akan jadi macam ni lah bentuk dia. Kurungan punca kuasa 3 27 2. Boleh? Memang banyak hukum. Okey. Baiklah, jom kita tengok soalan yang terakhir dalam bahagian indeks ni. Ni saya nak gabungkan semua hukum-hukum indeks yang kita dah belajar tu dalam soalan lah. Dalam soalan yang kita nak buat sekarang ni. Jadi banyak hukum indeks yang akan kita pakai. Jangan keliru. Kalau tak faham, tak jelas, pergi tengok balik pada video yang lepas-lepas. Kita ada MN 5/4. Tersasul. Dan kurungan kuasa 2 bahagi dengan MN kuasa 1/2. Jadi kaedahnya untuk mengira, macam biasa kita darabkan 2 ini dengan semua. Dia punya nombor indeksnya. Jadi kita darab dulu. Saya tak nak buat sini. Buat sinilah sebab bawah ni. M kuasa 2 N 5/4 darab dengan 2. Okey, saya salin balik bawah tu macam biasa. M N negatif 1/2. Kemudian M kuasa 2 N 5/4 tu saya darabkan dengan 2. Jadi kita boleh tekan kalkulator. Kalau siapa pandai potong, cekap dengan sifir, boleh terus potong-potong. Kalau tak, kamu boleh kira guna kalkulator. Dapat, kita nak gitu. Kita nak macam ni. 5/2 per dengan M N negatif 1/2. Kemudian barulah kita selesaikan M dengan M. M ni pecahanan. Jadi dia bahagi. Jadi kita kena tolak. 2 tolak 1. 1 ni kuasa 1. 1. Dengan N 5/2 tolak negatif 1/2. Jadi kita dapat, yang ni atas ni tolak dengan ni. Negatif ni jangan terlupa. Buat dalam kurungan macam ni nampak lebih jelas supaya kamu tak keliru. M kuasa 1, 2 tolak 1, 1. N, jadi kita boleh buat tekan kalkulator atau kalau pandai kira pecahan terus, boleh terus kira. Negatif, negatif, positif. Tertinggal pecahan 5/2 tambah 1/2. Kita dapat 3. Alright? Boleh? Ni jawapannya lah. Jadi saya cadangkan kita selesaikan step by step. Step by step. Buat dulu dalam kurungan tu.
Kemudian baru kita buat dengan belah bawah tu, operasi tolak. Jom kita tengok contoh soalan yang kedua. Contoh soalan kedua. Jadi, pertama kita kembangkan dulu macam biasa. Semua nombor-nombor indeks ni dekat dalam ni kita kena kembang. Oh, ni kita kena kembang atas dan bawah ni. Jadi, kita tulis kat mana nak tulis ni. Okay. Saya tulis kat sini lah, takut tak muat. 2, 3. 2 kuasa 3 sebab ni 1 kan. 2 kuasa 3. Kemudian saya ada P 1/3 darab 3 kuasa 1. Jadi P 1/3 darab 3. Saya tulis dululah supaya nampak. Q 3/2 darab 3. Per dengan P 1/6 darab 2. Q 1/4 darab 2. Kemudian kita ada 2/3 P dengan Q. Q tu 3/2 darab 3, 9/2. Macam kita tegai. Kita nak buat pecahan macam ni 9/2. Per dengan, elakkan ambil pecahan nombor bercampur tu ambil pecahan tak wajar macam ni. Kemudian kita selesaikan 1/6 darab 2. Satu per 3. Q darab 2. Kemudian barulah kita tolak. 2 kuasa 3 tu kekal. P dengan P ni kita boleh tolak dia. 1 tolak 1/3. Q pula 9/2 tolak 1/2. Okay, jadi 2 kuasa 3 kita dapat berapa? 2 kuasa 3 kita dapat 8. P 1 tolak dengan 1/3. 2/3. Q pula kita dapat 9/2 tolak 1/2. Kita dapat 4. Okey? Boleh? Jangan keliru memanglah keliru sikit-sikit sebabnya kita ada indeks, kita ada huruf, kita ada nombor besar. Jadi kita keliru. Kembangkan dulu kembang belah atas, kembang belah bawah. Settle belah atas bawah baru kita buat urusan tolak tu. Sebab dia ada pecahan, jadi kita guna konsep bahagi, indeks tu perlu ditolakkan dan dapat jawapan. Boleh? Jom kita tengok lagi soalan yang seterusnya. Banyak soalan. Indeks ni memang macam ni. Kena lebih sikit lah. Okay, tengok contoh soalan nombor 3. Kita ada 2M kuasa 2 darab 64M kuasa 2 darab kuasa 1/6. 16 1/4M kuasa negatif 2. Okey, special sikit nombor 3 ni. Kalau awak perasan, dia punya asas tidak sama. Kita ada 2, kita ada 64, kita ada 16. Jadi soalan macam ni pelajar banyak keliru lah. Jadi dia punya kekuatan sifir diperlukan untuk menjawab soalan ini. Okay, jadi sini saya nampak semua 2, 64, 16 ni kita kena tukarkan dia kepada asas 2. Iaitu asas paling kecil kat sini lah 2 ni. Okay, jadi kalau kita boleh selesaikan, kita boleh dapat nilainya. Jadi, jom kita tukar dulu nombor-nombor ni. Sebelum tu, tak apalah, kita terus tukar dulu lah. Jadi, jom kita tukar nombor ini kepada asas 2 terlebih dahulu. Supaya dia jadi seragam. 2M, kat sini 2 kuasa 2, M kuasa 2. Sebab saya dah kembangkan. Darab dengan 6 kuasa 6, 64. Okey, 2 kuasa berapa dapat 64? Jom kita cek. 2 kuasa 4. 16. 2 kuasa 5. 32. 2 kuasa 6.
64. 2 kuasa 6, 64. Jadi kita tengok 2 kuasa 6. Kemudian darab dengan 1/6. M kuasa 12 darab dengan 1/6. Bahagi dengan, habis saya ingat lah. Okey, 16. 2 kuasa berapa dapat 16? 2 kasi 4 tadi kan? 2 kuasa 4 kita dapat 16. 2 kuasa 4 dapat 16. So, jangan lupa 1/4 kat sebelah tu. Jangan lupa dengan negatif 2 ni. Tu dia. Jadi M tu kita ada negatif 2. Banyak tu. Kemudian kita boleh kumpulkan. Selesaikan dulu kot. Selesaikan semua indeks-indeks yang telah didarabkan ini. Jadi supaya dia jadi lebih jelas. Yang ni 6 dengan 6 boleh potong ni. Ataupun 6 darab 1/6 tekan kalkulator dapat 1 kan. Tengok. 6 darab 1/6. Dapat 1 kan. Itulah kalau mahir sifir senang sikit. 2. Yang ni pun kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat 12 darab 1/6. Kita dapat 2. Per dengan yang ni kita boleh dapat 2. Okey, 4 darab 1/4 darab negatif 2. Jom kita tengok. 4 darab 1/4 darab dengan negatif 2. Tekan kalkulator dah tersilap nombornya. Okey, kita dapat ni. 2 kuasa negatif 2. Dan M negatif 2. Alright. Tengok kita punya asas semua sudah sama. Maka kita boleh selesaikan 2. Okey, 2 dengan 2 punya. Dengan 2 bawah ni kita boleh selesaikan 2. Tambah 1. Tolak negatif 2. Kan. Lepas tu M kat sini. 2. Tambah 2. Tolak dengan negatif 2. Okay. Jadi kita dapat berapa? 2 kuasa. Ini kita tengok berapa dapat. 2 tambah 1, 3. 3 tambah 2, 5. 2 kuasa 5. M kita 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Jadi belum lagi 2 kuasa 5 kita dapat berapa ni? 32. Jadi kita dapat 32. M kuasa 6. Okey. Boleh? Panjangnya, peningnya. Jangan pening. Okey, buat slow-slow kembang dulu. Lepas kita kembangkan, baru kita selesaikan perlahan-lahan. Samakan dulu dia supaya dia menjadi asas yang serupa. Ni, tukarkan kepada asas yang sama. Kemudian boleh kita nak selesaikan dengan mudah. Boleh? Jom kita tengok contoh soalan yang terakhir. Terakhir dalam tajuk ni. Terakhir. Dia ada gabungan segala hukum indeks yang kita dah belajar. Awak perhatikan dia punya nilai. Tulisan yang biru, yang hitam tu. Berbeza kan dia punya asas. Semua tak sama. Jadi kita kena samakan asas tu. Macam mana nak sama? Kekuatan sifir diperlukan. Kekuatan sifir diperlukan. Saya nampak kat sini sifir 5 boleh pakai. Sifir 6 pun boleh pakai. Jadi kita boleh tengok 5 kuasa 2. Darab dengan 1/2. Darab dengan 6 kuasa 2. Darab dengan negatif 1/2. Kenapa kuasa 2 pula? Sebab 5 kuasa 2, 25. Sebab tu kena pandai sifir ni. Cakap sifir. 5 kuasa 2. Tengok 25. Kan sama. 5 kuasa 2, 25. Jadi kita tulis macam ni. Nilai yang sama, cuma saya pecahkan dia dalam bentuk indeks. Dan kemudian jangan lupa 1/2 dekat sebelah ni. Jadi dia akan jadi operasi darab. Ni 36 kuasa 2. 6 kuasa 2 serupa dengan 36. Okay, cuba tekan. 6 kuasa 2 tu maksudnya 6 darab 6. 6 darab 6, 36. 6 kuasa 2, 36. Okay. Jadi nilai dia sama. Jangan lupa letak indeksnya di sebelah.
bahagi dengan punca kuasa ini kita kena tukarkan dia dalam bentuk indeks yang positif. Jadi kita tukar dulu 1, 2, 5 ni sebenarnya 5 kuasa 3. 5 kuasa 3 kita boleh buat macam ni. Punca kuasa 3. 5 kuasa 3 kenapa pula? 5 kuasa 3 ni 125. Tak percaya boleh try. Tu dia. 5 kuasa 3 125. Kemudian kat sini 216 ni agaknya saya 6 kuasa 3 ni. Tengok 6 kuasa 3 kita dapat ni 3. 6 kuasa 3. 6 kuasa 3 kita dapat 216. Benda yang sama cuma saya pecahkan dia dalam bentuk indeks sebab kita nak selesaikan dia. Sekarang kalau awak perhatikan asas dia sudah sama. 5 dengan 5, 6 dengan 6. Maka jom kita selesaikan. Belum habis lagi kita selesaikan. Kamu nampak tak ni? 2 darab 1/2 kita akan dapat 5 kuasa 1. Sebab ni 2 darab 1/2. Kamu boleh tekan kalkulator. Check. Dapat 5 kuasa 1. Tulis 5 je pun tak apa. Darab dengan ni pun sama. 2 darab dengan negatif 1/2. Kamu akan dapat 6 negatif 1. Yang ni kita kena tukarkan dalam bentuk indeks positif. Jadi 5 kuasa 3 dengan punca kuasa 3 ni kita kena tukar guna kaedah hukum indeks yang kita belajar sebelum ni seperti ini. Kepada keadaan ini. Okey. Jom kita aplikasikan hukum indeks yang belah bawah ni. Kita akan dapat 5 3/3. Jadi kita akan dapat sini 6 3/3. Okay. Jadi bila kita dapat macam tu, kita akan dapat 5 darab dengan 6 negatif 1. Okay. Per 5 3/3 1. 6 3/3 1. Dia akan jadi macam ni. Jom kita selesaikan. Asas dah sama. Nilai indeks pun dah mudah. 5 1 tolak 1. Dan kita dapat 6 negatif 1 tolak negatif 1. Jadi kita dapat 5 kuasa sifar, kuasa kosong darab dengan 6 negatif 2. Jadi 5 kuasa kosong kita akan dapat, saya sambung sini ya. Kita akan dapat 1 darab dengan 6 negatif 2. Jadi kita dapat 6 negatif 2. Ini adalah nombor indeks dalam bentuk indeks negatif. Jadi saya nak indeks positif, maka 1/6 kuasa 2. Jadi kalau 6 kuasa 2 maksudnya 1/36. Tu dia panjangnya. Itulah. Kalau tersilap awak punya hukum indeks, awak jam kat hukum indeks, memang awak tak boleh jawab lah. Yang penting kat sini kekuatan penggunaan hukum indeks dan juga kekuatan sifir tu sendiri. Kalau awak mahir sifir, lebih mudah jalan kerja awak. Baiklah, sampai sini saja video indeks yang terakhir. Okay, diharap boleh faham apa yang saya cuba sampaikan. Salah silap saya minta maaf. Saya manusia biasa. Boleh nantikan video tajuk bab 2 tingkatan 3. Jumpa lagi. Jangan lupa join saya punya Telegram. Jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih. Bye-bye. Cikgu Aisyah Channel.